Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Perbincangan kita pada kali ini iaitulah perkara-perkara yang membatalkan syahadat. Jadi, kita dah bincang panjang dah tentang huraya-huraya tentang benda-benda yang membatalkan syahadat. Huraya hari ini khusus kepada poin saja. Bahawa perkara yang dia buat. Ini mudah. Kerana, bila kita ni seorang Islam yang kita akui ni, dia boleh punah. Sebagaimana rusak benda lain. Kita beli kereta boleh punah. Cabut tayar, punah mana pun. Sebab apa punah? Sebab rusak. Jadi sekarang ni Islam, akidah yang kita pegang hari ni akan berlaku kerusakan juga. Kepunahan dia dengan sebab-sebab ni. Apa bahawa perkara di bawah sini ada 10 perkara. Ketahuilah wahai saudara Islam. Jadi sebelum daripada dia, kita baca dua siapa juga. Jabatan Hal Ehwal Kajian, Fatwa, Dakwah dan Bimbingan Agama yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam risalahnya kepada jemaah haji telah memberi amaran tentang perkara-perkara yang membatalkan Islam dengan katanya. Jadi risalah ini dia panggil pedoman, panduan kepada orang yang mengerjakan haji dan umrah dan orang yang menziarah Masjid Nabi. Kitab ni dia beri. Setiap orang haji mari, dia akan beri kitab ni. Kalau lalu ikut Jeddah, beri Jeddah. Kalau lalu ikut Mekah, dia akan bagi di Mekah. Kitab ni, beri seorang. Jadi, hak menulisnya bukan orang Melayu, bukan orang sini. Hak menulisnya orang Arab, bekas mufti Arab. Apa dia kata? Apa nasihat dia kepada kita? Ketahuilah, wahai saudara se-Islam, bahawa ada beberapa perkara yang membatalkan Islam. Banyak benda yang membatalkan Islam ini. Dan yang paling banyak berlaku ialah 10 perkara. Banyak lagi. 10 ni kita kira poin besar. Benda yang banyak terjadi. Maka jauhilah daripadanya. Jauhkan daripada 10 perkara ini. Perkara-perkara tersebut ialah. Yang pertama sekali, membunuh makhluk perosak yang pertamanya apa dia? Syirik. Apa dia syirik? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadat. Syirik, sekutu Allah Taala dalam ibadat ini punahlah. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Surah Al-Ma'idah ayat 72 maksudnya. Sesungguhnya orang yang syirik mempersekutukan Allah. Sekutu Allah Ta'ala ni banyak benda ni. Bukan kata ngetuk pekul saja. Syirik. Kita kata langit dunia ni bukan Tuhan seorang buat. Ada kawan-kawan lain tolong buat kata. Syirik. Kalau kita kata kita sembah Allah Ta'ala lagi sembah toko kayu kata. Syirik. Banyak. Jadi benda-benda yang syirik ni tidak kata ini saja. Jadi huraya syirik ni perlu pada huraya khusus. Kita dah cerita banyak dah hari itu tentang syirik. Jadi hal ni di antaranya nak bila makhluk perusak. Makhluk perusak akidah kita. Jadi orang yang syirik itu apa jadi? Nascaya Allah Taala akan mengharamkan surga baginya dan tempat tinggalnya kelak adalah neraka dan tiada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang zalim syirik ini tak ada siapa boleh tolong dia. Itu yang pertama. Dan di antara perbuatan syirik itu ialah berdoa. Dia hurai di sini. Di antara perbuatan syirik itu doa ke orang lain. Dia doa ke Tok Wali. Dia kubur, Tok Ayah Wali. Amal susah hati ni tolong berpah. Syirik dah tu. Hak naknya berdoa kepada siapa? Allah. Ya Allah, hamba mu susah ni. Tolonglah dia. Tolonglah hamba mu. Minta kat saya. Dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah mati. Ingat molek. Kalau kita pergi jumpa siapa dia orang, kita kenal. Pak cik, tolong beki rumah pun. Tidak lagi, orang tak panggil syirik lagi tu. Tolong orang itu. Hak masalahnya pergi kubur dia tu. Allah, hamba susah ni, tolong hamba. Alah, dia tak boleh.
Begitu juga bernazar. Kita menazar. Kalau boleh kau ni, boleh berapa ni kita minta ni, boleh balok kau. Pak Limau kata, Heka, aku nak beri sembelih kambing ke tok ayah ni. Tok ayah kubur besar ni, contohnya. Dia lalu. Atau menyembelih korban kerana mereka. Bismillah korban kerana benda tu. Jadi tak usah. Yang kedua, menjadikan sesuatu sebagai perantara di antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil benda tengah. Nak minta dengan Tuhan lagi minta dengan orang. Ini perantara dia. Dengan berdoa dan meminta syafaat serta bertawakal kepada perantaraan itu. Yang melakukan hal tersebut menurut ijma', yakni sepakat ulama adalah kafir. Jadi kalau kita tanya orang kafir lah. Tak baik contoh ni, perut bucik, mata ripik. Tuhan kan? Tak, dia kata. Dia bukan Tuhan. Tuhan Allah juga. Hak ni perantara dia panggil. Perantara. Perantara tu orang tengah. Jadi kita yang tak tahu pakai orang tengah. Pakai orang tengah ni untuk sama kita. Nak pergi minta apa-apa, pergi jumpa Tok Gulu, suruh minta dengan Tok Okey. Tok Okey minta dengan Khaji. Tak apa, nak minta jalan. Dengan Tuhan tak usah pakai orang tengah. Pakai orang tengah apa? Menurut Tuhan suruh minta direct dengan dia. Akak faham terus ke Tuhan selalu. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin. Atau ragu akan kekafiran mereka. Atau membenarkan faham. Faham itu makna ideologi mereka. Dengan demikian dia telah kafir. Ini bukan. Orang kafir ngak-ngak depan kita. Duduk semua berhala. Saya tak boleh kata kafir. Nak kata apa? Ada masyarakat ni. Tak boleh kata kafir kalau orang kafir. Boleh jadi dia masih Islam. Kalau dia masih Islam itu bila? Dia masih Islam kita tak kata adalah kafir. Lon ni dia kafir. Lon. Dia semua berhala. Atau membenarkan faham. Faham itu maksudnya ideologi. Ideologi apa dia? Komunis. Komunis ni ideologi dia tak ada Tuhan. Kita tak kata tak ada Tuhan kita orang Islam. Tapi kita kata benar juga ideologi komunis pun. Mungkin dia ada hujah juga. Jangan duk lagi tu. Kalau lagi tu semua agama ni benar belaka. Asyik kita tanya orang Buddha. Ada hujah tak ada hujah dia? Ada hujah dia. Biarlah hujah karut pun. Asyik kita tanya orang Hindu. Pasal apa kamu semua Tuhan bucik tangan ada beratur? Siapa? Mesti dia royak tangan ni, tangan dewa, tangan berapa macam-macam hujah dia royak dah. Belah wahnya ni kira apa? Mandi dengan wahnya. Mana hujah dia ada? Mana kalau kita nak kira setiap orang ada hujah. Jadi tak nak kata kafir je. Lah, oleh kerana dia tidak beriman dengan Allah, tak ikut agama Islam, orang itu kafir. Sesama sahaja. Jadi fahami ideologi yang tak mari pada Islam, kita kena kata ideologi ni tak betul. Ideologi ni kagu. Jangan duk kata, tak apa, hak ni, hak dunia. Hak akhirat ambo ikut Islam. Hak maya kuasa ni, hak dunia ni. Tak. Tak boleh main. Ini punuh kan Nabi. Punuhnya ke apa? Tak kenal makhluk rosak ni lah jadi rusak orang ni. Tak kenal makhluk rosak. 3. Yang keempat. Barang siapa yang beriktikad bahawa petunjuk yang lain daripada Nabi SAW itu lebih sempurna. Allah. Apa gak ada ikut cara Nabi ni? Cara zaman 1400 tahun dulu lagi. Hak lain ni tu lebih hebat lagi. Punuh. Atau hukum ciptaan orang lain daripada Nabi SAW lebih baik. Dia kata hak Nabi ni zolim lah. Keratan ni nak orang curi. Pada buku dia leceh. Tak ada ni. Orang zina suka sama suka. Apa yang benda ni bukan lama sangat. 5-10 minit. Pasal apa nak pihak 40 hotel. Nak jadi beratus hotel. Pasal apa nak kerja dia tu. Tak ada. Jadi semua ni boleh pergi ke mana? Seperti mereka mengutamakan hukum tauhid. Apa dia tahu? Orang yang melampaui batas Allah Subhanahu Wa Taala, hukum orang putih lah. Tahu mana hukum orang putih? Lebih daripada hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menjadi kafir. Nauzubillah. Contohnya ialah, ini contoh ni senang. Ingat boleh? Surat ni, kitab ni ditulis oleh orang Arab, orang Mekah. Bukannya tulis sini. Takut dia kata ustaz tu baca hak sini tu. Dah, baca hak Arab. Ni terjemah dia. Contoh yang pertama, beriktikad. Iktikad mana kita yakin bahawa peraturan-peraturan dan undang-undang yang dicipta oleh manusia lebih afdal daripada syariat Islam. Kita kata orang putih buat ni molek benar ni. Kok Islam tu lapuk dah, tinggal zaman.
atau nizam Islam, peraturan Islam itu nizam. Ada nizam maknanya peraturan Islam itu tidak sesuai dipraktikkan di abad ke-20 ini. Tak sesuai dah. Zaman utara orang pakai Islam ni. Lah ni orang pakai undang-undang British. Baru hilir. Atau menganggap Islam menjadi sebab kemunduran kaum muslimin. Ikut Islam lah tak maju ni. Hak tu haram, hak ni haram. Nak buat gapo pun tak ada. Atau mengongkong Islam di sekitar hubungan manusia dengan Tuhannya saja. Tanpa dimasukkan dalam urusan kehidupan yang lain. Mana Islam ni untuk di masjid je. Di masjid pun untuk semaya, puasa, ngatik. Itu ya Islam. Hak lain tak ada bincang. Ini dia panggil mengongkong. Pokok Islam maknanya Islam ni nyoperak dalam tu. Buh dalam masjid. Berlaku tak berlaku ni? Berlaku. Kalau tidak faham molek, maknanya inilah suasana. Contoh yang kedua. Berpendapat bahawa melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam memotong tangan pencuri. Dalam Quran ayat faqta'u. Orang curi, datang ke kontainer, lelaki ke perempuan, faqta'u, kerak tangan dia. Kita kata apa? Ataupun merjam orang yang berzina yang telah kahwin tidak sesuai lagi di zaman ini. Perbuatan ini tak sesuai ni. Apa ni? Orang curi boleh je. Pada dia tobik curi pun gitu ya. Kepala gua. Zalim. Yang ketiga, beriktikad. Dengan dibolehkan beramal dengan hukum-hukum yang lain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam muamalat syariat. Allahu akbar. Lo ni bank semua riba belaka. Kalau kita beramal dengan hukum Tuhan, tak boleh nak nego kita. Kita kata lagi tu punuh. Atau hukum hudud. Hudud ni maknanya hukum ni lah, hukum jenayah ni. Orang curi kena kat tangan, orang bunuh orang kena balas bunuh balik. Kita kata tak sesuai ni, tak sesuai. Hak bercanggah dengan hak asasi manusia dia panggil. Human right. Lah ni orang kena kacau orang putih. Human right makna hak asasi manusia. Jelas tak dia? Tak boleh buat macam tu. Tak dia je orang 20 tahun, 60 tahun tak apa. Tak hak asasi tu. Kecek. Kalau kita banding, nampak sangat tak sedih dia. Baik. Atau lainnya, sekalipun tidak beriktikad bahawa hukum-hukum tersebut lebih baik daripada syariat Islam. Kalau dia tak iktikad sekalipun, kafir juga, kerana dia dengan demikian dia telah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut ijma' sepakat. Sedangkan sesiapa yang menghalalkan apa yang diketahui umum akan haramnya, seperti zina. Zina ni haram. Arak. Kita kata arak ni orang nak minum bapanya, sehat-sehat. Mesti-mesti sejuk jadi panas tubuh. Riba dan berhukum dengan yang lain daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi kafir dengan ijma' muslimin. Sahih? Yang kelima. Sesiapa yang benci akan sesuatu yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang itu beramal dengannya, maka dia telah menjadi kafir. Kok Nabi ajar sunat. Makai tangan kanan, nak masuk tandas tak kaki kiri, keluar kaki kanan, kita beramal, kita buat tapi kita benci. Apa salahnya? Makai zaman moden, makai tangan kiri ketek. Benci kau sunat Nabi. Punuh. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Surah Muhammad ayat 9. Maksudnya demikian itu adalah kerana mereka itu benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah menghapuskan pahala segala amal mereka. Dia benci waktu ayat, maka Tuhan hapus segala amal dia. Benci, jangan nak benci sunnah Nabi. Kalau ayat ni sunnah Nabi ni, jangan duduk. Sunnah zaman dulu. Zaman dulu orang tak main-main dah. Tak standard. Yang keenam. Sesiapa yang mempersenda-sendakan terhadap sesuatu daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, main-main nganyi, atau terhadap pahala, atau balasan seksaan, apa ni? Kecek sikit pahala, kecek sikit neraka, kecek surga. Main-main. Orang ni orang tak kecek benda ni. Orang kecek satu sekali mari getok, yang kedua bangun ni, yang ketiga jalan raya, kecek apa pahala surga ni, orang tak main dah ni. Main-main.
mempersenda-sendakan. Maka dia menjadi kafir. Kerana Allah SWT telah berfirman, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Surah At-Taubah ayat 65-66. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, adakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu mempersenda-sendakan. Jadi memain dengan Tuhan, dengan Rasul, main-main. Tiada makna kamu minta uzur, minta maaf, kerana kamu telah menjadi kafir setelah beriman. Yang ketujuh. Perkara yang ketujuh, sihir. Ini berat ni. Main sihir ni, berat. Sama. Sihir. Nak bawa orang kita cari Tok Bomo. Orang yang makan Tok Bomo bisa nak bagi sihir ni, Tok Bomo siap. Mungkin jin, dia jin kafir tulis ni. Sihir. Seksa sihir ni. Hidup tak hidup, mati tak mati. Sakit tak tahu apa. Di hospital tak jumpa cari nyakit. Nyakit apa punya? Nyakit dalam nyakit jin mana doktor boleh suluh. Kalau penyakit kanser, penyakit apa ni, orang panggil tahu penyakit. Kalau tak diubat pun tahu penyakit. Ni tak tahu penyakit apa. Tak tahu. Kelih bini beci. Bini tengok tu lelaki beci. Kelih jadi habis, punah majlis. Di antaranya ilmu guna-guna. Guna-guna ni ilmu pengasih. Yakni mengubah kecintaan seseorang suami terhadap isterinya sehingga menjadi benci. Balah tu lelaki yang benci. Begitu juga ilmu pengasih. Kadang-kadang bukan dia suruh balah dengan bini. Suruh balah dengan tok tua. Allah tengok tok tua. Kau tengok kucing nyanyi. Balah dia. Nanti tak pergi rumah ke, dia ngepek. Mari rumahnya sindir. Merah selingkuh kahwin tak boleh klik rumah. Tak mari tu lagi suruh paksa suruh mari. Seksa. Janganlah. Hak ada anak. Hak ada menatu. Tak suruh buat lagi. Anak orang yang kita ambil tu. Bukan main-main. Mak dia tak boleh sayang. Dia siapa rumah kita dah hina dia buat apa. Kenapa kita hina dia? Setengah tu kes bukan pilihan dia. Hak anak pilih. Dia cadangkan anak pada tu. Dia klik hak dia sendiri. Tu tak beci. Pak mati. Tak boleh salah mari kawan. Jatuh sudu pun kata rembah. Seksonya hidup tak. Bukan salah menatu semua tu. Banyak salah tu tua ni kacau. Jadi kita dengan menatu tak salah buat kerja lagi tu lah. Dah anak kita kena hak tu nak buat. Mungkin dia nak bini tidak kita. Kita hidup tahu dia apa. Ni bahaya ilmu sihir ni. Begitu juga ilmu pengasih. Yakni menjadikan seorang itu mencintai sesuatu yang tidak disenanginya dengan cara-cara syaitan. Buat kau orang jadi cinta ke dia. Orang muda-muda pergi menikah dengan orang tua. Kau nak berjalan pun tak agak. Ada. Maka sesiapa yang melakukannya dengan reda dengannya. Dia buat saya itu memang dia reda. Kalau tak reda apa dia buat. Maka dia menjadi kafir. Kerana firman Allah SWT. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Surah Al-Baqarah ayat 12. Maksudnya, sedangkan kedua-dua malaikat itu tidak mengajarkan sihir kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cubaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu jadi kafir. Malaikat dululah. Kita harut-marut apa cerita lama tu. Baik. Yang ke-8. Banyak lagi hadis-hadis kalau kita nak baca tentang sihir ni. Tapi hak ni dia sebut kepala 10 perkara ini yang jadi kafir orang itu. Walaikumsalam. Yang ke-8. Membantu dan menolong orang-orang musyrikin. Orang kafir musyrikin. Untuk menentang orang-orang Islam. Jadi orang Islam, hak ni nak bercita-cita. Nak melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh. Hak ni tak sih. Jadi kalau kita pergi tuluh hak tak sih ni, maknanya kita seolah-olah kita tuluh orang kafir nak menentang orang Islam. Gitu ya kaedah dia. Apa ni ada? Baik. Membantu dan menolong orang-orang musyrikin untuk menentang orang-orang Islam. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu mengambil mereka, Yahudi atau Nasara, menjadi pemimpin, maka dia telah masuk dalam golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maknanya kita gitu dulu. Gitu dulu orang nak jatuh, orang yang nak mempertahankan Islam. Apa? Gitu dulu orang kafir jawab dia. Tak kafir. Orang Islam kau alih ni pun. Tak. Dasar. Dia pergi dasar perjuangannya. Orang satu dasar perjuangannya itu kena kira. Yang ke-9. Sesiapa yang beriktikad. Iktikad mana apa? Mana percaya. Sebahagian manusia dibolehkan tidak mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi kafir. Lo ni ada ni. Dia panggil ajaran tarekat makrifat berapa ni? Ada. Puak-puak dia tak payah semaya. Dia kata hak semaya ni, puak-puak zahir. Dia panggil puak kita ni, hak jenis semaya dia lah. Semaya cara kita ni lah. Zuhur asar 4 rakaat ni. Dia kata puak tu puak zahir, puak syariat. Puak dia hak makam tinggi, hak duk bertapa dah ni. Tak payah semaya sebab dia mati. Kalau pergi semaya pun, tak main semaya sini ni. Semaya Mekah. Lepas tu bila orang tanya, mana tak pergi masjid? Tak pergi masjid ni. Pergi masjid apa? Masjid kapur. Puak-puak zahir tu. Dia pergi semaya Mekah. Masjid Haram. Lepas dia pergi mana? Aku tanya dia. Pukul apa pergi semaya Zuhur saat ni? Baru klik ni. Baru klik apa? Ni Mekah. Dia 5 jam lewat pada kita Zuhur. Boleh second kepala lah. Kata berlawahan ni. Ramai ni. Awak saja ni hakikat makrifat. Jadi puak-puak ni, hak ni lah orang ramai muslim ni, puak-puak zahir belakang tu. Hak dia ni betul, hak batin. Pasal jenis semaya batin. Dia tak payah dah. Ikut Muhammad tak payah. Pengikut dia pula tak asuk dia ni. Membabi buta tak asuk. Bini 10 pada. Tua dia tu. Tak apa. Dia kata dia kira syekh dia ni maksum dah. Tak ada apa-apa. Dia bini tu nak berkat ya. Bukan kerana nafsu ke apa kita. Mana ada nafsu. Kalau nak jadi lagu ni. Jadi tak syekh dia lah. Kita tak boleh lagu. Tak ada lagi. Jadi siapa yang beriktikad dia boleh ikut syariat lain daripada syariat Muhammad, syariat batin ke syariat apa ke, ilmu tajalli ke, ada sesat lah orang panggil ni. Ada sesat ni banyak ni pokok kita. Kadang-kadang kitab hak duk baca ni, setengah dia mau tak perasan kali. Kitab tu majlis agama, pejabat agama, ketul haram tu beberapa kitab. Baca lagi. Kitab tu sendiri ada sesat. Bawa faham, wahdatul wujud, apa Tuhan masuk dalam manusia. Allahu akbar. Anahu dia panggil. Aku tu dia. Aku tu hadah. Yang ni bahaya ni. Ajar resah. Kerana firman Allah SWT. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Surah Ali Imran ayat 85. Maksudnya barang siapa menghendaki selain Islam sebagai agama. Ad-din. Maka tidak akan diterima daripadanya. Dan di akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi akhiratnya orang yang rugi. Yang ke-10. Penyakit yang ke-10. Berpaling secara keseluruhan dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal semua agama. Jelas lah. Artinya kafir tinggal semua kan. Kalau tak tahannya tinggal sekarang. Tengok tak lagi. Atau daripada perkara-perkara yang menjadi syarat mutlak kepada sahnya Islam. Tanpa mempelajarinya atau tanpa beramal dengannya. Amal kita ni tak belajar benda-benda yang sepatut kena buat. Hak wajib kita i'tikad. Hak wajib kita beramal. Wajib kita buat, kita tidak tahu. Kita pakai tahu. Ya, orang buat ni. Orang tak buat, pakai tak. Kerana firman Allah SWT. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ Maksudnya tiadakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah mendapatkan peringatan melalui ayat-ayat Tuhan. Kemudian dia berpaling daripadanya, sesungguhnya kami akan menimpa pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Dan firman Allah Ta'ala lagi, fahum an zikrihim mu'ridun, surah Al-Mu'minun ayat 71, maksudnya dan orang-orang kafir berpaling dari apa yang dipertingkatkan kepada mereka.
Tidak ada beza dalam perkara-perkara yang membatalkan Islam ini dari segi hukumnya. Di antara bermain-main dan bersungguh-sungguh. Ini bahaya ni. Gurau pun jadi, main pun jadi, sengoti pun sengoti. Dipanggil ni hak sengoti pun sengoti, tak sengoti pun sengoti. Kalau betul lah orang panggil. Duduk kedai kopi ramai-ramai. Enggak nampaknya, nak kalau tebal tak buah retek ni ni, taknya belanja dia. Jadi dengar orang duduk kecek. Alah dia terpuak-puak tu gak. Duduk soho nak laksana Islamnya teh. Islam mari warna musim lo ni. Musim teknologi ni. Jadi hak ni pun pasal nak teh pergi japuk kecek. Oh lah. Musim lo ni mesti orang duduk kecek hak projek belakang duduk main Islam lagi. Japuk kecek. Dia japuk tu nak suruh orang belanja dia ya. Kape juga lagi tu. Ni dia kata apa tadi? Tidak ada beza dalam perkara-perkara yang membatalkan Islam ini. Dari segi hukumnya di antara bermain-main dan bersungguh-sungguh. Main pun jadi, bersungguh. Hop sungguh, tiap sungguh dah lah tu. Main. Sengaja melanggar atau kerana takut. Kecuali kerana dipaksa. Kata gua nak kecek lagi sana itu. Tak kecek. Marah dia mau. Dia marah ke tak lagi? Kalau kita dia tak capuk. Marah ke tak? Tak marah. Faham dia capuk apa? Ini beza di antara dipaksa. Dipaksa lagu mana? Berdiri di atas kepala. Tak kata, tembok. Pada masa tu kita boleh kata. Kalau nak sekata tu saya tak ada pun, kata masa tu. Kalau kita tak berani, nyepon dia. Kalau nak terawih juga, ada peluru kodok ni. Jangan kata. Tapi kalau dia pun sekali, jadilah kitanya. Itu tak geraknya. Jadi, masa dipaksa, lain cerita. Tapi kalau tak dipaksa, kamu takut ya. Apa yang kata lagi tu? Takutlah. Takut ke dia? Takut dia bunuh? Tak juga. Jadi tak boleh. Takut ni kena paksa, takut sungguh. Dia kata apa ni? Sengaja melanggar atau kerana takut, tak kira. Kecuali dipaksa. Dipaksa baru boleh. Kami memohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara-perkara yang mewajibkan kemurkaannya dan kepedihan azabnya. Jadi insya-Allah Taala itulah 10 perkara yang membatalkan syahadah kita. Kita akan bincang nanti yang sambung yang seterusnya iaitulah tentang paksaan. Masalah paksaan. Setara mana orang paksa ni, barulah kita boleh, kalau kita kata tak jadi kafir. Setara setakat mana. InsyaAllah ta'ala kita akan bincang dalam perbincangan kita yang seterusnya.